أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمائه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan dan sebagainya. Alhamdulillah ala kulli halim wa ni'mah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, pada malam ni saya ni first time lah datang ke sini, dan saya ni diibaratkan sebagai tayamum. Tayamum ni bila mana air tak ada. Jadi saya ganti kepada ustaz yang tak dapat datang lah pada malam ni. Jadi mudah-mudahan walaupun pertemuan kita ringkas, singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah untuk diri saya dan muslimin dan muslimat sekalian insya-Allah. Jadi sebagai mukaddimah, sukalah saya bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, yang mana hadis ini selalu kita dengar lah. Mudah-mudahan semangat kita menuntut ilmu. Hadis yang selalu kita dengar, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuhi satu jalan, kata Nabi, barang siapa yang menempuhi satu jalan. Lalu bila mana para ulama dia mensyarahkan hadis ni, dia kata maksud kepada menempuhi satu jalan ni dengan dua makna. Yang pertama secara hissi, dan yang kedua secara maknawi. Dalam erti kata secara hissi ni, tuan-tuan keluar daripada rumah, naik kereta, naik motor, pergi ke masjid, madrasah, pondok untuk menuntut ilmu, termasuk dalam hadis ni menempuhi satu jalan. Dan juga dengan makna maknawi. Dengan makna maknawi ni kata para ulama, kita tak keluar pun daripada rumah. Kita tak keluar daripada rumah, mungkin kita duduk di rumah, kita duduk di atas kerusi, kata Al-Imam Ibn Uthaymin, boleh jadi duduk di atas kerusi di rumah kita. Kita buat apa? Kita mengaji, ulang kaji pelajaran, murajaah, munaqashah berkenaan dengan ilmu. Maka itu juga termasuk dalam hadis ini, menempuhi satu jalan. Masya Allah, kita kata luas syarahan para ulama terhadap hadis yang selalu kita dengar ni. Dan dua syarat. Yang pertama, menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu, maka fadilatnya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah, muslimin dan muslimat, itulah hakikat cita-cita yang sejati seorang mukmin. Saya, tuan-tuan, pakcik, makcik dan sebagainya, kita semua ni ada satu cita-cita kita. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Nabi bagi jalan kepada kita untuk dimudahkan untuk kita capai cita-cita kita untuk masuk ke syurga Allah taala dengan jalan menempuhi satu jalan dan menuntut ilmu. Dua syarat yang utama. Mudah-mudahan hadis ni kita hafal, kita ingat, jadi semangat kepada kita untuk sentiasa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sebagaimana mungkin sebahagian ada dah maklum tentang tajuk kuliah kita, perkongsian kita pada malam ni, saya sukalah nak ambil apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Saleh bin Munajid. Dia kata sab'atul huquqi minal Qur'ani alaina. Dia kata ada 7 hak Al-Quran ke atas kita. Sebelum ni, selama ni kita belajar hak isteri kan, hak suami, hak jalan, hak seorang anak dan sebagainya, macam-macam dah kita belajar. Cuma malam ni insya-Allah mungkin sebagai pengulangan, kalau ada yang dah tahu,
kita nak bahas 7 hak-hak Al-Quran ke atas kita. Makna kata bila sebut Al-Quran, kita sebagai seorang mukmin ada 7 hak yang kita kena tunaikan, insya-Allah. Tapi yang ni kita kata bukan hadis Nabi, ini ijtihad para ulama. Tak ada, Nabi tak pernah sebut ada 7 hak Al-Quran, Nabi tak pernah sebut. Tapi ijtihad para ulama berdasarkan dalil-dalil yang umum, mungkin daripada Quran, mungkin daripada sunnah, mungkin daripada perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dalil yang umum. Jadi ulama ijtihad ada 7 hak Al-Quran. Setengah kata ada 6, setengah kata ada 8. Tapi tak apalah, itu perbahasan dia orang. Cuma kita nak kongsi, nak berbincang pada malam ni 7 hak Al-Quran ke atas kita, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Mujajjid. Yang pertama hak Al-Quran ke atas kita ialah ma'rifatu tilawatis sahihah, ataupun kita kata tilawatuhu haqqa tilawatih. Masya-Allah, bacaan Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Maksudnya apa? Dengan bahasa yang mudah, ma'rifatu tilawatis sahihah. Yang pertama sekali hak Al-Quran ni kena tahu bacaan yang tepat, bacaan yang sebenar-benar bacaan. Sebab tu istilah yang digunakan oleh para sahabat, qira'atu kama unzil, bacalah Al-Quran ni sebagaimana dia diturunkan. Kita nak bahas sikit hak yang pertama ni. Mungkin secara umum mungkin nampak macam mana ustaz bacaan sebagaimana dia diturunkan. Okey, yang ni pertama sekali. Bila sebut Al-Quran, dalam banyak-banyak perintah ataupun yang Allah minta kepada kita berkenaan Al-Quran ni, Allah kata apa? Warattilil Qur'ana tartila. Satu Allah minta, bacalah kamu akan Al-Quran ni dengan fi'il amar, warattil, bacalah kamu, suruhan daripada Allah Ta'ala Al-Quran ini dengan tartil. Yang ni perbahasan banyak lah. Mungkin tuan-tuan, pengalaman saya sendiri zaman muda, ini pun muda lagi, tapi zaman sekolah menengah pun kita dah dengar apa itu tartil ni. Allah minta tartil. Apa tartil dalam Al-Quran ni? Jadi sekadar pembacaan saya, kajian saya jugalah, saya minat dalam bab Al-Quran ni. Kita sampai ke Mesir, alhamdulillah belajar ke Mesir, dan alhamdulillah saya jumpa banyak takrifan tentang tartil ni. Yang glamour yang selalu kita dengar, takrifan Sayyidina Ali kan, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kena tajwidul huruf, tajwidul huruf dan mengetahui tempat-tempat berhenti, itu tartil Al-Quran. Tapi bila mana kita belajar lagi, saya jumpa satu takrifan yang cukup cantik untuk kita faham apa itu tartil Al-Quran. Dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh ingat yang ni, ingat sampai kiamat lah, sampai mati. Sangat mudah takrifan ini, iaitu kata, saya petik daripada yang disebut oleh Syekh Aiman Suwaid. Kalau tuan-tuan kenal dia ni dia kata pakar rujuk Al-Quran lah zaman kita sekarang ni. Syekh Aiman Suwaid, Aiman Rushdi Suwaid, dia orang Syria dan masa hidup lagi sekarang ni pakar rujuk Al-Quran. Tapi wallahu alam, seingat saya dia orang Syria, tapi dia tak duduk dah di Syria sekarang ni, dia mungkin berhijrah di negara lain, wallahu alam, saya tak pasti di mana. Cuma dia pakar rujuk. Antaranya Syekh Isa Ma'sarawi kan, tuan-tuan kenal, dia selalu datang ke Malaysia. Cuma takrifan yang dibagi tentang tartil sangat cantik tuan-tuan untuk kita sama-sama fahami, iaitu dia kata dengan bahasa yang mudah saja, akhrijuhu harfan-harfan. Apa tartil Al-Quran yang Allah minta ni? Akhrijuhu harfan-harfan, keluarkanlah huruf itu satu persatu. Dengan maksud apa? Bila mana tuan-tuan baca Al-Quran ni, satu-satu huruf tu mesti jelas. Kena jelaskan hak-hak setiap huruf tu. Contoh, saya buat contoh untuk lebih jelas lagi. Tuan-tuan tak kiralah dekat mana tuan-tuan dengar bacaan anak ke, bacaan isteri ke, bacaan kawan kita, tiba-tiba dia baca ayat yang kita hafal. Contoh, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surah Al-Baqarah kat depan tu kan. Kita hafal surah ni, ayat ni, tapi bila kita dengar dia baca tu, nun tu ada ke tak ada dia baca tu. Sawa'un cukup ke mak wajib tu. Innal ladzi, zal mesti keluarkan lidah. Sebut zal ni mesti keluarkan lidah. Siratal ladzi mesti keluarkan lidah. Tak keluar lidah dia boleh jadi zai. Jadi kalau dia baca tuan-tuan, huruf apa disebut tu, yang tu boleh kata confirm, tak tartil lah tu dia. Tak tartil bacaan tu. Jadi kena betul-betul tuan-tuan. Bila sebut setiap huruf, bagikan hak dia, iaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Zartahum nipis kat situ, dan dia tidak nipis, dia zar. Setengah orang ramai salah kat sini, dia baca zar, nipis, zar, jangan. Ataupun terlebih tebal, zar.
Zaur, muncung mulut, tak nak juga. Dia tengah-tengah je, zaur, zaur. Samalah macam Allahu Akbar. Ramai yang baca Allahu Akbar, dia muncung mulut. Jangan tuan-tuan. Ataupun bila kita tegar dia, jangan tebal sangat, dia baca macam mana? Allahu Akbar, itu nipis pula, jangan. Ra bila mati tengah-tengah dia. Dia banyaklah perbahasan dia, keadaan-keadaan dia tu. Tapi cara Allahu Akbar mesti tengah-tengah. Allahu Akbar, tak muncung mulut, tak nipis. Itu antara kita nak bahas tentang tartil Al-Quran lah. Cuma sikit lagi lah insya-Allah. Kita ada 7 hak Al-Quran. Cuma hak yang pertama ni saya nak mungkin tekankan sikit lah. Yang seterusnya mungkin sama-sama kita belajar. Cuma yang pertama ni bagi saya penting lah, kerana dia asas. Baca Al-Quran ni mesti yang sebaiknya, yang sebenar-benar bacaan. Saya nak kongsi sedikit. Kita dah tahu tartil ni makna dia bagi hak setiap huruf tu. Dan tak lain tak bukan hak setiap huruf ni ada 2 sahaja tuan-tuan. Yang kalau tuan-tuan boleh belajar 2 ni, insya-Allah sempurna setiap hak-hak huruf tu. Huruf ni huruf apa tuan-tuan? Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, ja, ha, kha tu sampai ya tu, rasa-rasanya ada berapa tuan-tuan? Soalan cipu emas ni. Ustaz suka sangat tanya. Jangan tanya Ustaz, first time datang jangan tanya, nanti tak jemput dah. Okey, huruf hijaiyah ni ada 28 huruf. Alif sampai ya tu 28. Ada kata 29 bila kita asingkan hamzah dengan alif tu. 29 bolehlah, ada kata 27. Tapi kita pegang 28. Saya nak kata mudahnya Al-Quran ni, bila kita belajar alif sampai ya tu, kita belajar 2 hak dia. Setiap huruf dia ada 2 hak, iaitu apakah tempat keluar dia dan apakah sifat dia. Settle tuan-tuan. Bukalah muka surat mana pun tuan-tuan boleh baca dengan baik. Sebab apa? 28 huruf ni 114 surah, 30 juzuk Al-Quran, tak keluar pun daripada 28 huruf ni. Percayalah tuan-tuan, bukalah muka surat mana pun, mesti daripada 28 huruf ni. Sebab tu kalau kita boleh betul ingat, faham, okey, alif kat mana keluar, apa sifat dia, ba dekat mana keluar, apa sifat dia. Tu mudah-mudahan itu tidak, kita kata tak ada cara lain lah, itu mesti berguru lah. Tuan-tuan, saya yakin di setiap masjid di Selangor ni dia ada guru Al-Quran dia. Mudah-mudahan kita minta ulang lah. Kadang tu kita belajar lama dah tapi tak ingat. Mudah-mudahan kita minta ulang makhraj huruf dengan sifat huruf. Cuma sebelum kita masuk hak yang kedua, saya nak buat sikit lagi. Saya buat contoh. Kenapa penting? Sebab tu Syekh Aiman Rushdi ni, Aiman Rushdi Suwaid ni, dia kata 2 asas Al-Quran ni, 2 asas tajwid. Kita belajar tajwid kan, pengalaman saya sendirilah, zaman sekolah rendah lagi kita belajar tajwid. Kita belajar apa? Nun mati, mim mati tu kan, bertemu ba iqlab, bertemu dengan kha ikhfa dan sebagainya, bertemu dengan kha izhar, bertemu dengan dal ikhfa hakiki dan sebagainya kan, kita belajar. Tapi hari ni kalau kita tanya, saya yakin ramai yang tak ingat, tapi baca betul. Ramai yang tak ingat. Sebab tu Syekh Aiman Rushdi Suwaid ni dia sebut, dia kata asas kepada tajwid ni 2 perkara, iaitu makhraj dengan sifat ni yang kita sebut tadi. Ada pun yang kita belajar dulu-dulu, saya kata, bukan saya nak kata tak bagus, baguslah kita belajar idgham bila gunnah ma'a gunnah, tu semua tu bagus. Tapi yang tu sebenarnya kedian, dia takmilah sahaja, penyempurna kepada bacaan sahaja. Yang asas ni makhraj dengan sifat. Kerana apa? Cuba tuan-tuan tengok, yang pertama sekali, yang paling penting makhraj, yang kedua baru sifat. Kerana tempat keluar huruf ni kalau kita silap, dia boleh jadi bukan sahaja berubah makna, kerana tu berkaitan dengan akidah. Saya selalu buat contoh lah. Antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Okey, ba bertemu dengan sin yang mati. Okey, sin kalau kita belajar, hujung lidah kena belakang gigi bawah. Hujung lidah belakang gigi bawah. Bis. Bis. Okey, saya selalu buat contoh, mungkin kawan-kawan kita ada yang tak boleh nak sebut huruf S dengan baik kan. Jadi kalau dia cakap saya suka makan nasi, itu dari sudut percakapan tak apalah. Cuma biasanya kalau kita lihat dia baca Al-Quran, automatik dia jadi macam mana? Jadi bismillah. Asalnya sin dia dah jadi sa yang titik 3 tu. Bis jadi bismillahirrahmanirrahim. Asal bismillah makna dia apa? Dengan nama Allah. Ismun, kita belajar bahasa Arab kan, ba dengan ismun, nama Allah. Tapi kalau kita baca ba ismun, keluar lidah tu kan, yang sa titik 3 tu, dia dah berubah makna jadi dengan dosa Allah. Ismun, nampak macam dekat je tapi dia beza tu, sa dengan sa. Sebab kita pakai mas kan, mas ni tak nampak lah. Sebab tu kalau mengaji boleh buka boleh buka insya-Allah. Sebab tu dia beza sin dengan sa. Dia kalau kita silap memang dia berubah makna, berubah huruf sekali.
Bith, dia jadi dengan dosa Allah. Itu kita minta jauh lah. Dia berubah makna berkait dengan akidah pula, dan kita minta dijauhkan. Itu saya nak buat satu contoh lah berkenaan dengan pentingnya makhraj ni. Kalau tuan kena belajar lah 28 huruf. Okey, seterusnya lepas makhraj dah habis belajar 28, belajar pula sifat huruf. Ini sifat dia payah sikit nak belajar. Kerana makhraj ni setiap huruf dia ada satu tempat keluar lah, asasnya begitu. Tapi kalau sifat tak, setiap huruf paling kurang ada 5 sifat. Setiap huruf alif, ba, ta, sa, jim, setiap huruf tu paling kurang lah ada 5. Macam mana tuan-tuan nak praktikkan bila baca 5 sifat ni ada sekali? Itu payah sikit. Sebab tu dia kedudukan yang kedua. Sifat ni biasa kalau salah pun ada yang boleh dimaafkan lagi, tak berubah makna. Sifat ni ranking yang kedua. Saya nak buat contoh beginilah. Sebab orang Melayu ni pentinglah bab sifat ni saya lihat. Kerana orang Melayu ni dia terpengaruh dengan lahjah banyak, lahjah percakapan. Macam saya sendiri ni orang Pantai Timur, saya orang Terengganu. Saya tengok biasa orang Terengganu ni kalau dia baca kan, siratal ladzina an'amta alaihim, him. Sebab apa him? Sebab terpengaruh, dia biasa cakap kan, kalau Ibrahim, Arab sebut nama cantik tuan-tuan, Ibrahim. Kita orang Melayu ni, kalau orang Pantai Timur lah, saya di Terengganu ni, Pak Him, dia panggil Pak Hing Hing. Pak Hing Hing. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, him. Sepatutnya jangan begitu. Kita kembali pada asal. Ha bagi atas, ha bagi bawah, hi. Letak mim mati, jadi him. Sepatutnya siratal ladzina an'amta alaihim, him, bukan him. Nampak beza? Itu beza dari sudut sifat. Sebab orang Melayu ni dia terpengaruh dengan lahjah dia. Ini contoh ni dia serangkai, ada 3 serangkai. Antaranya lagi lakum dinukum. Orang Melayu Pantai Timur lah saya lihat, wallahu alam kalau di Selangor ni mungkin kurang lah. Sebab orang Pantai Timur ni dia percakapan dia tu kasar sikit kan. Antaranya lakum, bukan lakum, dia lakum. Ka bagi atas, ka bagi bawah, ki bagi depan, ku. Letak mim mati jadi kum. Assalamualaikum. Kita orang Melayu assalamualaikum, kum. Tebal sifat tu. Yang ni kalau kita belajar sifat kita akan boleh baiki tuan-tuan. Percaya saya, dia akan boleh baiki. Sebab orang Melayu ni dia terpengaruh. Sebab tu orang Melayu kalau di inilah orang Melayu kita ni, dia bukan saja salah kum tu, dia assalamualaikum. Dia matkan pula kat situ. Dia matkan pula. Sebab apa? Sebab takut orang tak keluar rumah. Betul. Tapi pengalaman saya tuan-tuan, memang orang Arab ni di Mesir dia suka bagi salam, tapi cantik salam dia, assalamualaikum. Mudah-mudahan sama-sama kita boleh betulkan lah. Dari bab nama orang Arab ni dia jaga. Contoh, kita ada kawan yang nama Yusuf. Nama Yusuf. Kalau orang Arab tanya, mas muka, dia kata, apa nama kamu? Ismak ismi Yusuf. Kita orang Melayu jawab ni, ismi Yusuf. Dia tegur kita, la, enta Yusuf. Enta Yusuf. Nampak tuan-tuan? Mak asli pun dia jaga. Orang Arab ni, enta Yusuf. Kita Yusuf. Sepatutnya ada mat dekat situ 2 harakat. Itu antara yang kita boleh lihat lah, perkara yang baik yang kita boleh ambil daripada orang Arab ni. Sebab saya sendiri, pengalaman saya ada kakak yang nama Aisyah. Sampai kita dari sekolah rendah dulu, memang kita ingatlah Aisyah ni ejaan dia memang kalau Arab pun kita ingat dengan Hamzah lah. Sebab orang Melayu panggil begitu, Aisyah. Kita orang Terengganu ni panggil Kak Cah je. Kak Cah, jauh beza tuan-tuan, Kak Aisyah. Tapi saya ingat sampai saya besar lah, masuk sekolah menengah pun ingat ejaan dia Aisyah, Hamzah. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita dengar orang Arab baca hadis, an Aisyah, ain tu 2 harakat pula sebenarnya. An Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyati. Sebab ada an, dia kena bagi bawah. Orang Arab dia cukup jaga dia sudut nama. Mudah-mudahan kita pun boleh, kalau kita boleh ikut cantik. Tapi tak apalah, orang Melayu ni dia terpengaruh dengan lahjah. Cuma bila baca Al-Quran kena jaga. InsyaAllah boleh. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita jaga. Itu dari sudut sifat. Wallahu alam. Itu secara ringkas lah. Itu teori sahaja tuan-tuan. Yang saya kongsi ni teori. Nak dapat bacaan yang baik, tidak lain tidak bukan, teori ni membantu 20% je. Yang lain kena ada guru, baca depan guru. Salah guru tegur kan. Itu baru kita dapat bacaan yang baik. Wallahu alam. Itu hak yang pertama lah bila sebut Al-Quran ni. Hak yang pertama, bacaan yang sebenar-benar bacaan. Okey. Seterusnya kita nak masuk hak Al-Quran yang kedua ke atas kita. Ini secara ringkas lah. Yang kedua iaitu an nahfazahu aw nahfaza ma yumkinu minhu. Selepas mana dah boleh baca dengan baik Quran ni, cuba kita hafal Al-Quran. Kita hafal Al-Quran. Sebaik-baiknya kamilan lah, sebaik-baiknya sempurnalah 30 juzuk. Tapi kadang tu kita tanya, awak ni hafal tak Al-Quran?
Dia kata saya tak hafal Al-Quran. Rasa jawapan tu salah. Kita kata semua orang, seingat saya orang tu jahat baik, dia hafal Al-Quran. Cuma dia hafal tu au ma yumkinu minhu, nahfadha ma yumkinu, semampu yang mungkin. Paling kurang Al-Fatihah. Kalau tak ingat tu memang teruk sangat lah Al-Fatihah. Maksudnya kalau kata Al-Fatihah ingat, awak hafal Al-Quran tu, tapi semampu yang mungkin. Sebab tu dia kata saya tak hafal Al-Quran. Orang Islam tak hafal Al-Quran, macam tak kena lah. Tapi saya hafal semampu yang mungkin. Ustaz, saya hafal 3 kul saja. Jangan, paling kurang kita cubalah Yasin yang kita baca kan setiap malam Jumaat, kita upgradekan diri kita. Lepas dah selalu baca, paling kurang ingat. Selepas dah ingat, kita nak masuk yang ketiga ni. Nak masuk hak Al-Quran yang ketiga, an nata'arrafa ala ma'anihi wa tafsirihi. Yang ni masya-Allah dah baca dengan baik, hafal semampu yang mungkin, cuba faham makna, masya-Allah. Yang ni tuan-tuan mungkin selalu datang ke masjid, mesti ada kuliah tafsir, masya-Allah. Bila kita belajar tafsir lah kita nak faham Al-Quran sebenarnya. Kadang tu orang dia keliru, terjemahan Al-Quran yang kita baca ada hari ni itu terjemahan, bukan tafsir. Setengah orang disebut tafsir. Cuma kalau nak dalam bahasa Melayu ni ada tafsir yang ringkas, Pimpinan Rahman tu kan, yang tu tafsir lah secara ringkas. Tapi yang kalau kita selalu setengah masjid tu dia ada selepas subuh kan, baca Quran satu muka. Di masjid saya pun di Subang Jaya tu kita buat lah, baca satu muka dan baca terjemahan. Setengah makmum kita, ustaz tak baca tafsir. Bukan tafsir tu, itu terjemahan. Sebab apa tuan-tuan? Terjemahan ni boleh jadi tuan-tuan tak faham. Maksudnya bila baca ayat ni, antara ayat dengan ayat, tadi cerita lain, sekarang cerita lain. Tadi surah lain, ni surah lain ni. Dalam surah ni ada cerita tentang Nabi ni, dalam surah ni pun ada juga. Kita kadang tu keliru. Saya sendiri kadang tu bila baca terjemahan, kita macam tak faham terjemahan tu. Tapi yang merungkaikan tu apa dia? Tafasir. Kita kena rujuk tafsir-tafsir. Dan masya-Allah, kita abad ke-21 ni macam-macam jenis tafsir ada tuan-tuan. Para ulama ada tafsir antara ayat dengan ayat, apakah munasabah dia? Antara surah dengan surah, apakah munasabah dia? Dan kalau kita baca tafsir tu, kita akan nampak Allah hebatnya tuan-tuan. Mukjizat betul Al-Quran ni. Kita tak nampak sangat Al-Quran ni sebagai mukjizat sebab kita tak faham. Tapi kalau kita baca tafsir, kita faham tuan-tuan, hebat, mukjizat sepanjang zaman Al-Quran ni, insya-Allah. Itu untuk diri saya lah tuan-tuan. Untuk diri saya, mudah-mudahan kita selalu baca tafsir untuk faham Al-Quran. Okey, cuma nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan, kalau nak tafsir dalam bahasa Melayu ada yang ulama Nusantara kita ni, tuan-tuan boleh beli tafsir Profesor Hamka, Dr. Hamka kan, dia orang Indonesia kan, dan dia lengkap, alhamdulillah, ada 30 juzuk tuan-tuan, masya-Allah. Sebab kita mungkin nak rujuk dalam bahasa Arab payah, kita ambil dia ni, masya-Allah. Seingat saya dah ada alih bahasa. Sebab Prof Hamka ni dia orang Indonesia, kerana tu bahasa Indonesia pun kita tak faham, yang dalam-dalam tu. Cuma dah ada dah sekarang ni, dia alih bahasa dalam bahasa Melayu. Seingat saya ada 30 juzuk lengkap, masya-Allah. Tu Profesor Hamka lah. Okey, seterusnya kita nak masuk hak yang keempat. Yang ketiga tadi faham makna melalui tafsir lah. Yang keempat, lepas dah faham, an natadabbarahu wa natafakkara fi. Al-Quran yang ni sebenarnya asas kita. Kalau saya lupa ayat Al-Quran tu, tapi sebenarnya asas kepada Al-Quran diturunkan, sama ada dibaca satu, yang kedua apa? Tadabbur Al-Quran. Ini yang penting sebenarnya Al-Quran. Sepada faham. Sebab tu Ustaz, saya tadabbur Al-Quran ni, saya tadabbur Al-Quran tapi saya tak faham makna. Itu mustahil. Kalam ni kalam yang mustahil lah. Kita panggil lahbata. Dia ada persanggahan. Sebab nak tadabbur Al-Quran ni, dia mesti dengan faham. Tadabbur Al-Quran dia mesti mula dengan faham dulu, baru kita boleh tadabbur. Dan kalau tuan-tuan ada lihat di TV Al-Hijrah kan, sekarang ni ada, masya-Allah, Quran Time tu, saya tengok cantik lah rancangan tu. Sebab saya ingat saya Ustaz Fazrul tu, dia tadabbur Al-Quran tu lebih kepada nasihat. Untuk orang awam sangat sesuai. Untuk kita semua lah, orang awam ni sangat sesuai. Dia tadabbur Al-Quran tu melalui lebih pada nasihat lah, untuk kita insafi diri kita. Dan seingat saya antara rujukan dia tu ni lah, dalam tafsir Profesor Hamka 30 juzuk. Seingat saya dia banyak ambil kat situ, masya-Allah. Boleh lihat lah. Okey, tadabbur Al-Quran. Cuma sebelum kita pergi seterusnya, saya nak kongsi apa yang disebut oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini asas untuk diri kita. Ada dua kaedah yang mudah untuk kita tadabbur Al-Quran. Untuk kita orang awam semua lah, macam mana kita nak tadabbur Al-Quran. Dua kaedah yang dibagi sangat cantik. Yang pertama, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Al-Quran ni bila kita baca, kita akan jumpalah tentang suruhan ataupun larangan. Ayat-ayat berbentuk suruhan kena buat, ayat-ayat yang berbentuk larangan kita kena tinggal, kita kena jauhi. Okey, kata Syekh, bila mana kamu baca Al-Quran, tak apalah kita baca terjemahan lah, mungkin kita orang awam.
Kita baca, kita jumpa ayat berkenaan suruhan, Syekh kata berhenti. Kamu berhenti kat situ. Lalu kamu tanya diri kamu berkenaan apakah kamu telah melakukan suruhan itu, dan ataupun kamu telah meninggalkan apa yang Allah larang kamu buat. Maksudnya itu cara teknik tadabbur yang paling mudah lah tu. Kita baca, lepas kita berhenti, jangan tanya orang lain, kamu buat tadi suruhan Allah ni, jangan tanya orang lain, tanya diri kita. Kita tanya, aku ni dah buat suruhan Allah ni, wa iqamis salah wa itaiz zakah, salat dan keluarkan zakat, alhamdulillah aku dah buat. Kata Syekh, bila mana kamu lihat diri kamu telah melakukan suruhan itu ataupun kamu telah meninggalkan apa yang Allah larang, maka ucaplah alhamdulillah. Ini teknik tadabbur Al-Quran yang sangat mudah kita buat, insya-Allah. Maka ucapkan alhamdulillah. Tapi bila mana kamu lihat suruhan Allah ataupun larangan Allah dalam Al-Quran, bila mana kamu baca, kamu rasa kamu tak buat lagi suruhan itu, kamu belum tinggal lagi larangan yang Allah larang kamu buat tu, maka cepat-cepat fabadar ila imtithal, maka cepat-cepat kamu laksanakan suruhan itu. Ini teknik yang pertama, kaedah yang pertama. Dan kaedah yang kedua untuk kita tadabbur Al-Quran, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang kedua, dalam Al-Quran ni dia banyak kisah kan. Dalam Al-Quran ni, sebab tu orang kata 1/3 daripada Al-Quran ni dia kisah, banyak cerita-cerita umat terdahulu, cerita-cerita Nabi terdahulu. Maka bila mana kamu baca kisah-kisah ni, kamu berhenti, ambillah pengajaran daripada kisah itu. Berhenti, cuba kamu hayati apakah pengajaran daripada kisah yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran ni, yang Allah rekodkan di dalam Al-Quran ni. Itu dua teknik yang mudah lah untuk kita sebagai orang awam tadabbur Al-Quran. Wallahu alam. Itu hak yang keempat. Okey, insya-Allah. Seterusnya kita masuk hak yang kelima. Yang ni penting jugalah. Selepas mana dah semua kita buat sampai 4 tu, yang kelima, an natadarasahu ma'a ikhwanina atau ma'a ahli ilmi. Okey, yang kelima ni secara mudah apa? Al-Quran ni tadarus. Cuma kat sini ada persoalan. Ada pernah ada anak murid kita tanya, Ustaz, tadarus ni sunnah ke Ustaz? Ada ke hadis sebut tentang tadarus ni? Jadi tuan-tuan, saya kata tadarus ni dia ada lah, dalam hadis Nabi dia ada. Cuma praktikal kita orang Melayu ni wallahu alam bertepatan ke tak. Cuma kita lihat. Yang pertama sekali, saya ingat tadarus ni dia berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidak ada sekumpulan satu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah. Lalu dia buat apa? Nabi sebut yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Kat sini ada. Yang pertama nampak Nabi bezakan yatluna kitaballah. Kaum yang ada dalam masjid tadi kan, dia apa? Dia baca Al-Quran wa yatada, dan dia tadarus Al-Quran. Ada beza. Wa yatadarasu. Jadi kita nak bahas sikit maksud tadarus kat sini. Sebab tu tuan-tuan kalau baca hadis ni, Ustaz, beza tu wa yatadarasunahu, kenapa jadi tadarus? Ni kita kata unik bahasa Arab ni. Unik bahasa Arab. Tuan-tuan bukalah buku bahasa Arab, nampak perkataan panjang, tapi sebenarnya dia panggil kata asal dia, kata dasar dia kan. Sebab tu bahasa Arab ni yang fusha ni lah, fusha. Bahasa Arab yang tulis ni dia takkan ketinggalan zaman, dia takkan ditelang zaman lah kita kata. Sebab bahasa, kalau kita lihat bahasa Melayu, bahasa kita lah, bahasa Melayu, setengah daripada kita tok yang kita cakap tu banyak perkara yang kita tak faham dah. Sebab kita kata bahasa lama-lama dia terhakis dah bahasa Melayu ni, sebab dia tak ada satu asas yang kukuh. Ataupun bahasa Indonesia lagilah tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat bahasa jiran hari ni campur dengan bahasa Inggeris, macam-macam dah dia orang ni kan. Kita kata bahasa tu makin terhakis, tapi bahasa Arab abadan sampai kiamat dia akan cantik begitu. Sebab apa? Antaranya dia ada kata dasar dia. Perkataan yang panjang-panjang tadi kita bahas tu, kata dasar dia 3 je sebenarnya. Kebanyakan kata dasar dalam bahasa Arab ni kadang tu 3, 4 jarang-jarang sekali, 5 jarang-jarang sekali. Itu beza antara isim dan fa'il, itu bahasa Arab lah. Tapi saya nak cerita yang hadis yang kita baca tadi, wa yatadarasunahu bainahum. Tapi asas sebenarnya daripada darasa. Kalau kita buka kamus, darasa ni belajar. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok kamus Arab, terjemahan Arab, darasa ni makna dia apa? Dia bukan sekadar kita baca, kita belajar, kita berbincang, kita munaqasyah, kita berkongsi. Itu maksud darasa. Jadi hakikatnya tadarus yang sebenar ni yang kita buat, sepatutnya ada perbincangan. Sebab tu saya kata orang Melayu kalau dia buat, yang pertama sekali orang Melayu ni dia buat biasanya bulan Ramadan saja. Tak, kalau kita pengalaman kita orang Arab ni, tadarus di hari-hari dia buat. Lepas subuh tu ada 4-5 orang kat belakang dia tadarus.
Itu satu lah, saya takut orang Melayu ni faham tadarus ni bulan puasa. Itu tak betul. Tadarus boleh bila mana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bincang tadi, tadarus dia mesti ada perbincangan dengan maksud apa. Kalau boleh tadarus ni kena ada seorang ahli ilmu, maksudnya ada ustaz yang boleh tegur kita. Sebab kalau pengalaman saya sendiri kita lihat, orang Melayu baca ni, dia kadang tu orang kawan dia baca salah pun, dia buat senyap je. Sama ada dua lah. Satu, dia pun tak tahu. Yang kedua, mungkin sebab dia nak kejar khatam je. Salah pun tak apalah, yang penting kita khatam. Bulan Ramadan ni kita nak khatam. Ataupun tak apalah, lapar dah ni, nak tunggu moreh pula lepas apa? Lepas dah habis tadarus dah. Jadi itu kesilapan orang kita lah. Jadi sebenarnya hakikat makna tadarus tadi, dia mesti ada perbincangan. Maksudnya apa? Kalau tak ada perbincangan pun ada ustaz, kat situ salah, tak boleh berhenti. Kat sini kena mula kat sini. Yang ni tafsiran dia begini, makna dia begini. Yang tu barulah hakikat tadarus yang sebenar. Sebab tu kalau kita sebut tadarus, di atas wazan apa? Di atas wazan tafa'ala, darasa, tadarasa, yatadarasu, tadarusan. Dia masdar kepada tadarasa. Ini bahasa Arab lah. Tuan-tuan tak faham, angguk dululah insya-Allah. Dia asas dia kat situ. Jadi bila sebut atas wazan tafa'ala, tadarasa, tadarus seorang tak boleh. Kalau kata seorang, saya, kalau orang tanya Haji buat apa tu? Saya tadarus Al-Quran ni. Seorang, dia bukan tadarus. Dia tadarus, dia mesti baina isnain aw fasaidan. Sama ada dua orang ataupun lebih lagi. Sebab dia ada perbincangan. Kalau seorang nak bincang macam mana? Jadi tadarus dia mesti ramai. Jadi mudah-mudahan dapat kita betulkan lah. Sama-sama kita orang Melayu, kita betulkan istilah tadarus. Yang paling mudah, kita mesti ada orang yang lebih berpengalaman. Pengalaman banyak faedah yang kita boleh daripada tadarus ni. Antaranya sebab kita baca Al-Quran, ramai-ramai ada ustaz yang tegur. Antaranya tuan-tuan yang penting yang boleh saya kongsi lah, yang kita dapat kan. Dalam Quran ni, kalau kita tak hafal Al-Quran pun, kita akan jumpa banyak ayat jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan banyak surah ada ayat ni kan. Tuan-tuan pun mungkin biasa dengar jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita dapat jangan berhenti jannatin tajri. Jannatin tajri, jangan berhenti tuan-tuan. Walaupun ustaz betul lah mak asli tu 2 harakat ya, tapi dari sudut makna dia lain. Kalau tuan-tuan berhenti jannatin tajri, syurga yang mengalir. Pelik tak? Syurga mengalir. Sifat syurga ni mengalir ke tak? Tak, yang mengalir tu apa? Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir tu apa? Sungai-sungai di bawah dia. Sebab tu kalau kita berhenti, dia boleh jadi silap faham. Syurga yang mengalir. Tak, kita kena habiskan. Kalau tak cukup nafas, jannat ataupun jannah. Tengok keadaan ayat. Jadi kita berhenti syurga. So ambil semula. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahawa sempurna makna tu. Itu kita boleh dapat dalam tadarus lah tuan-tuan, insya-Allah. Lepas ni insya-Allah selepas subuh, cari kawan-kawan 5 orang, 6 orang, kita buat. Bukan bulan Ramadan saja, insya-Allah. Okey, itu hak yang kelima, tadarus. Okey, seterusnya hak yang ke-6 dan yang ke-7. Yang ni tak perlu syarah panjang lah, sebab ini untuk diri saya lah. Iaitu yang ke-6 an na'mala bihi, yang ke-7 an nu'allimahu. Yang ke-6 selepas semua kita buat ni, yang ke-6 apa? Kita kena beramal lah dengan apa yang kita tahu. Yang ni payah lah tuan-tuan. Yang ni payah. Mudah-mudahan kita boleh amal apa yang kita faham, apa yang kita belajar, kita amal. Seterusnya kita apa? Yang ke-7, hak yang ke-7 Al-Quran ni an nu'allimahu. Kita sebarkan ilmu tu. Kita ajak orang baca Al-Quran, kita membetulkan bacaan dia, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada 7 hak Al-Quran ni, insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi tak kata sebaik-baik di kalangan kamu pilot, sebaik-baik di kalangan kamu apa jenis pekerjaan lah. Tapi kita kata bukan salah pekerjaan tu, tak salah pilot ke pegawai bank ke dan sebagainya, tak salah. Cuma Nabi kata sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita nak kerja apa sekalipun, pastikan kita pandai Al-Quran, kita boleh ajar anak kita. Itu paling penting tuan-tuan. Tak kira lah apa pekerjaan kita, pandai Al-Quran, kita boleh ajar isteri kita, boleh ajar anak-anak kita. Ini asas lah. Tak boleh ajar orang lain pun, ajar keluarga kita. Sebab tu para ulama sebut, saya ingat saya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga sebut, dia kata pastikan jangan bagi orang lain ajar anak kamu Al-Fatihah. Pastikan yang ni tuan-tuan. Ni untuk diri saya lah tuan-tuan. Saya alhamdulillah dah ada anak seorang, tapi
baru dalam nak masuk 2 tahun lah, alhamdulillah. Cuma kita ingat pesan para ulama, jangan biarkan dia pandai Al-Fatihah dengan orang lain. Sebab apa? Al-Fatihah ni dia akan baca hari-hari tuan-tuan. Sebab tu saya sebut, kalau kata hafal tak Al-Quran, mesti saya hafal Al-Quran paling kurang surah Al-Fatihah kan? Paling kurang lah tu. Jadi pastikan Al-Fatihah tu kamu yang ajar, ayah kepada anak tu yang ajar. Sebab apa tuan-tuan? Setiap kali dia baca, pahala kita akan dapat manfaat tu. Jadi mudah-mudahan untuk diri saya lah, tuan-tuan doakan untuk saya, biar kita yang ajar anak kita Al-Fatihah. Kalau kita boleh lagi, ilmu, tak kira lah ilmu fardu ain pun kita yang ajar, itu yang terbaik lah. Cuma para ulama sebutlah, kalau kita tak mampu, wajib kita hantar kat orang suruh dia ajar kan. Sebab tu kita kata muslimat, asasnya kita tahu kan, muslimat ni asas solat di rumah dia lah yang terbaik kan. Tapi kita kata kita sebagai suami, kita tak mampu nak ajar isteri kita tentang Al-Quran, tak mampu nak ajar tentang fardu ain. Kita kata boleh jadi berubah hukum tu, wajib datang ke masjid lah. Sebab kita biar bawa isteri kita dengar ustaz mengajar. Sebab kita tak mampu. Dia hukum tu dia boleh berubah ikut keadaan. Itu antaranya, insya-Allah. Okey, itu 7 hak Al-Quran ke atas kita. Jadi alhamdulillah, cuma ada sedikit masa ni saya nak bawa satu cerita. Sebab kita dah cakap panjang ni, satu cerita tentang Al-Quran. Cuma cerita ni jadi satu inspirasi lah kepada kita, sebab dia berlaku betul. Jadi cerita ni seingat saya dapat cerita ni daripada Syekh Muhammad Hassan. Syekh Muhammad Hassan ni dia ulama besar di Mesir lah, hidup lagi dia, masya-Allah, hafizahullah, semoga Allah menjaga dia. Saya pun nama Hassan juga, Hassan Basri. Yang Syekh ni Syekh Muhammad Hassan. Syekh Muhammad Hassan dia ada alif. Macam saya Hassan Basri tak ada alif. Sebab tu orang Arab ni dia jaga dalam mat. Sebab kadang tu beza Hassan. Dia ada perbezaan dia sudut wazang dia. Itu semulalah dari sudut bahasa Arab. Cuma Syekh Muhammad Hassan ni saya yakinlah dia satu cerita. Sebab dia orang yang tapis cerita. Dia bukan suka cerita-cerita yang karut-karut dan sebagainya. Dia cukup jaga. Sebab dia orang yang ahli hadis lah, dia jaga. Antara cerita yang dia sebut, dia kata suatu hari datang seorang dia pernah seorang tabib. Tabib ni doktor pakar bedah lah. Doktor pakar bedah jumpa dengan Syekh Muhammad Hassan ni, dia ceritalah. Dia cerita dia kata ada satu perkara yang aku rasa sangat ajaib dalam hidup aku. Sepanjang aku jadi doktor ni, ada satu perkara yang aku rasa sangat ajaib lah berlaku di depan mata aku. Seorang doktor ni cerita dekat dia. Jadi Syekh Muhammad Hassan ni menakalkan apa yang doktor tu ceritalah. Jadi doktor ni kata apa, suatu hari datang seorang pakcik tua. Pakcik lebih lingkungan umur 60-an, lebih kurang begitulah. Dia kata lahyatuhu bayda wa wajhuhu munir. Pakcik ni janggut dia pun dah memutih dah, tua dah lah. Wajah dia berseri-seri, doktor ni kata. Lalu pakcik ni dia datang ke hospital aku ni, dia ada satu penyakit lah yang memerlukan kepada amaliyah jarahiyah. Kita kata pembedahan lah, operation. Lalu pakcik ni selepas mana dipakaikan pakaian operation tu kan, kita samalah di negara kita pun dia ada pakaian dia. Lalu pakcik ni selepas mana dipakaikan pakaian tu, dia menangis. Lalu doktor ni pun tanyalah, dia lihat pakcik ni muka cantik, lahyah macam orang agama lah dia tengok, tapi kenapa takut mati ke pakcik ni? Mula-mula dia ada perasaan begitulah seorang doktor, sebab dia menangis. Lalu dia kata, kenapa pakcik menangis, kamu takut mati ke? Lebih kurang begitu. Lalu pakcik ni kata, tak, aku menangis ma ana abki khaufan minal maut wala khaufan minal jarahah. Tidaklah aku ni menangis sebab aku takut mati ataupun daripada kesan pembedahan ni, tapi setakat yang aku tahu, pembedahan ni dia memakan masa 6 jam, 5 jam, betul kan? Samalah kita tahu kan, pembedahan amaliyah jarahiyah ni memakan masa 5-6 jam. Lalu doktor ni jawab, ya betul, boleh jadi lebih lagi. Boleh jadi lebih masa lagi. Lalu rupanya pakcik ni menangis sebab apa? Dia takut dia tak sempat nak habis wirid harian dia. Masya Allah. Jadi doktor ni bila dengar begitu, Masya Allah, rasa macam hina lah. Tadi dah macam su'zon kan, rasa dah macam bersangka buruk, pakcik ni takut mati ke? Tak, rupanya pakcik ni takut tak sempat nak habiskan wirid dia. Apa wirid dia harian dia? Apa wirid harian dia? Iaitu baca Al-Quran. Wirid ni benda yang kita selalu buat lah, zikir ke, tapi bila kita selalu buat, dipanggil wirid. Wirid harian dia baca Al-Quran. Lalu doktor ni tanya kepada pakcik ni, dah pakcik baca Al-Quran ni berapa kali, berapa juzuk sehari? Dia kata, wallahi, dia kata, ana bakhtim, cakap amiyah bahasa Mesir dia, ana bakhtim kulit 3 ayyam marrah. Setiap 3 hari aku khatam sekali. Setiap 3 hari aku khatam sekali, maksudnya dibaca Al-Quran sehari 10 juzuk. Allah, saya pun nak cerita malu lah tuan-tuan, kita pun tak mampu nak buat, tapi mudah-mudahan ada manfaat lah cerita ni. Kita kata pakcik ni
Dia baca 10 juzuk sehari, Masya Allah. Lalu dia minta masa, dia minta pada doktor ni, tuan-tuan, hospital di Mesir ni tak samalah kita kata dengan di Malaysia ni. Hatta hospital swasta pun sibuk, tuan-tuan. Jadi pakcik ni dia minta apa? Dia kata kalau boleh bagi aku masa 1 jam, aku nak habiskan wirid aku ni. Jadi doktor tu, kalau kita pengalaman saya lah di Mesir ni, hospital ni Masya Allah, kita kata memang kalau kita memang doktor mungkin tak layan lah permintaan kita kalau ikut kan begitu. Tapi oleh kerana doktor ni kata dia berasa malu dan sebagainya, dia bagi masa 1 jam. Okey, alhamdulillah pakcik tu habiskanlah wirid dia. Lalu datanglah nurse untuk apa? Bius. Sebelum pembedahan kita akan bius dulu kan. Lalu bila bius ni alhamdulillah macam biasalah. Kita kata pensan lah, pakcik tu pensan lah sebab bius semua, bukan bius separuh lah. Okey, bila dah tu dah bius habis tu, okey, datanglah doktor untuk buat pembedahan jarahiyah. Bagi laluan azan dulu. Okey, insya-Allah kita bagi laluan azan, kita sambung sikit insya-Allah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi cerita tentang pakcik ni lah, pakcik yang melakukan pembedahan jarahiyah ni, jarahiyah. Jadi dia ni selepas mana dipakaikan, dia menangis dan dia beri peluang untuk laksanakan wirid harian, dibaca Al-Quran. Lalu selepas mana dibius, okey,
dah pensan sebagainya, datanglah doktor tadilah untuk melakukan amaliyah jarahiyah, pembedahan operation tu. Lalu apa yang dia kata yang ajaib ni, yang dia mengadu kepada Syekh Muhammad Hassan ni, dia kata wallahi, dia biasalah orang Arab ni dia suka dengan apa, sumpah dengan wallahi, dia kata aku lihat pak cik ni sepanjang pembedahan tu, tiwalan limuddatil jarahah limuddati, dia kata sepanjang pembedahan ni aku lihat mulut dia tu tak berhenti baca Al-Quran bisautin murtafi'. Dia tambah, dia sebut dengan jelas bisautin murtafi'. Dia kata pak cik tadi tu bila mana dia baca Al-Quran, dia tak berhenti mulut dia baca Al-Quran dengan suara yang jelas. Bukan bergerak begitu aja, tak, bukan sebab kesan bius, tapi jelas aku dengar dia baca ayat Al-Quran. Jadi Syekh Muhammad Hassan ni bila dengar cerita ni, Masya Allah, dia kata apa, benarlah Syekh Muhammad Hassan ni bacakan satu riwayat, satu athar. Saya tak pasti, saya tak sempat nak cek ada dia satu hadis Nabi, tapi seingat saya daripada Abu Hurairah begitu, perkataan sahabat. Dia kata manusia kita ni, dia kata hati kita ni diibaratkan sebagai raja. Hati kita, jantung hati, dia bukan hati. Sebab tu Arab bila sebut qalbun, banyak hadis tentang qalbun, tuan-tuan kena betulkan, bukan hati, dia jantung. Sebab tu nak terjemah baik lagi, jantung hati. Sebab tu silap kita terjemah hati, dia bukan. Sebab tu dan yang Nabi katakan, ada seketul daging yang mana baik-baik dia, buruk-buruk lah dia kan. Tapi bila ada seorang guru kita lah, dia ada kawan dia seorang saintis ataupun doktor lah, dia kata macam tak betul lah hadis ni, sebab Nabi kata seketul daging bila mana baik-baik dia, bila mana buruk-buruk dia. Tapi bila mana cek hati ni tak jadi, dia kata yang betul ni apa, jantung kalau fail, jam lah badan tu. Jantung kalau baik, insyaAllah baik badan tu. Dia kata yang betul jantung, tapi hadis Nabi ni dia kata hati, macam tak tepat lah. Sebab sains kan dia kaji. Tapi ustaz tu betulkan lah, dia kata orang Melayu kita ni terjemahan kurang tepat lah, dia bukan hati, dia perkara yang berbeza, dia jantung. Sebab hati ni kalau rosak, orang boleh derma hati ni, tapi jantung tak boleh derma lah. Jadi hadis yang Nabi tentang kolbon ni, dia jantung hati, itu terjemahan dia. Lalu yang saya nak cerita, Syekh Muhammad Hassan bacakan satu riwayat tu, dia kata hati kita ni diibaratkan sebagai raja. Dan raja ni dia akan boleh suruh rakyat dia apa yang dia nak lah. Rakyat dia suka ke tak suka dia. Dan rakyat ni siapa? Selain daripada hati, rakyat, tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita diibaratkan sebagai rakyat. Jadi kata Syekh, benarlah, dia kata hati ni tak kira masa, tak kira di mana, kalau dia dah suka sesuatu macam Pak Cik lah, hati dia memang, jantung hati dia ni memang dah berkenan dengan Al-Quran, jadi wirid harian dia. Tak kira dia dalam keadaan sedar ke tak, dia boleh paksa mulut dia baca kan, tangan dia bergerak dan sebagainya. Sebab tu kita kata hati sangat penting lah dalam agama ni. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan cerita ni walaupun dia bukanlah, kita kata bukan hujah agama cerita ni, tapi mudah-mudahan rasa semangat. Kerana dalam bab Al-Quran ni kita tetap mustahil Allah nak balas di dunia lagi. Walaupun kita banyak baca hadis, kita nampak kelebihan orang yang baca Al-Quran ni di akhirat dan sebagainya, kita kata tak mustahil di dunia Allah boleh tunjukkan. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ni, cerita yang dibawakan, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan muslimin yang muslimat, dan segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.